telah kita lihat sebelum ini. Jadi kisah yang seterusnya ialah kisah Al-Baqarah yang telah kita bacakan pada permulaan ayat tadi, iaitu kisah di mana Nabi Musa alaihi salam diperintahkan oleh Tuhannya supaya beritahu kepada kaumnya. Idh qala Musa liqaumih. Kalau kita lihat kisahnya, Allah Ta'ala tak cerita apa sebab kisah ini berlaku pada permulaan ayat ini. Tiba-tiba Allah Ta'ala ketika mana Musa berkata kepada kaumnya. Jadi kenapa Nabi Musa berkata, apakah sebabnya? Ada kisah sebelum itu. Jadi ini adalah pendahuluan. Allah Ta'ala cerita dulu kisah mereka, baru kita tahu sebab apa berlaku kisah ini, supaya kita akan melihat bagaimana orang Bani Israel ini, hubungan dia ataupun ubudiyah mereka, ketaatan mereka kepada Allah Ta'ala. Apabila Allah Ta'ala perintah sesuatu, adakah mereka buat ataupun mereka banyak berdalih, banyak mencari jawapan, mencari soalan, mencari perkara, mereka tak nak buat. Jadi ini Allah Ta'ala fokuskan dahulu. Walaupun daripada satu cerita tu kita nak tahu sebab apa berlaku cerita dia, bagaimana dan kenapa, itu yang kita nak tahu. Tapi Allah Ta'ala sebut ni, cerita itu sendiri, bagaimana mereka ni dengan Allah Ta'ala dan dengan Rasul yang Allah Ta'ala utuskan, bagaimana cara mereka berta'amul, bagaimana mereka berkomunikasi dengan Allah Ta'ala dan juga Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ini Allah Ta'ala suruh kita perhatikan dan lihat apa yang dilakukan oleh Bani Israel. Dan di sini Imam Suyuti menyebut kisah itu terdahulu, iaitu dengan mengatakan waqad qutila lahum qatilun la yudra qatiluh wa sa'alu Musa an yad'u Allah an yubayyinahu lahum fada'ah. Ya Allah. Jadi kisah dia disebutkan dalam kitab tafsir, antaranya tafsir Tabari, dalam tafsir Ibnu Kathir. Dan Ibnu Kathir mengatakan kisah ini dari segi sanadnya dia lebih kepada Israiliyat, maknanya tidak sahih dari segi sanadnya, maknanya tak boleh kita kata kisahnya dari segi kisah yang detail tersebut kisah yang sahih. Tapi yang disebutkan dalam Quran pastinya sahih, tapi secara detailnya apa yang berlaku, sebab apa, itu yang disebutkan dalam kitab Israiliyat. Dan Israiliyat ini Nabi SAW mengatakan hadithu la tusaddiqu wa la tukadzibu. Boleh kamu nak cerita, tapi jangan kamu benarkan dan kamu bohongkan. Kalau mungkin benar dia merupakan pada kitab Taurat, dan mungkin juga apa yang telah diselewengkan oleh mereka. Jadi kita tak boleh nak beritahu sama ada benar ataupun tidak, kecuali kalau ia menepati dengan apa yang terkandung dalam Al-Quran, dalam sunnah Nabi SAW. Dan kisah ini disebutkan oleh para ulama tafsir kerana apa? Kerana ia bersamaan dengan kisah, tak ada percanggahan. Jadi nak terima tak ada masalah, kerana tidak ada percanggahan yang berlaku dari segi kisah tu. Jadi kisahnya disebutkan dalam tafsir Tabari dengan sanadnya sendiri, mengatakan bahawa telah mati seorang daripada Bani Israel, mana orang Yahudi mati. Yang mana dia ni, orang yang mati ni, dia tak ada anak, maknanya tak ada orang yang mewarisi hartanya, dan dia seorang yang sangat kaya, banyak harta. Yang ada ialah anak saudara dia, ibnu akhihi, mana anak saudara dia yang ada. Jadi anak saudara dia seorang-seorang yang akan mewarisi hartanya. Tetapi anak saudara ni tak sabar, nak tahan nafsu untuk mendapatkan harta pusaka tersebut. Apa yang berlaku? Dia telah membunuh bapa saudaranya sendiri untuk dapatkan harta ini. Kemudian apa yang berlaku? Setelah dia bunuh pak saudara dia letak depan rumah seorang orang Israel yang lain, mana orang Yahudi yang lain. Dia letak depan rumah orang tersebut, dan dia pun melarikan diri. Ketika orang mengetahui depan rumah ni, kata kamu lah yang bunuh, sebab macam mana mayat yang ada depan rumah kamu? Maka bergaduhlah orang Bani Israel, orang ni tuduh orang ni, orang ni tuduh orang ni. Dan akhirnya mereka tak tahu nak buat macam mana berperang. Mereka jumpa dengan Nabi Musa, tolong kami, macam mana ni, siapa yang bunuh orang ni, kami tak tahu. Jadi di situlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala wahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam, Inna Allah ya'murukum an tadbahu baqarah. Jadi apabila mereka minta siapa yang bunuh orang ini, tiba-tiba Nabi Musa kata, Allah Ta'ala perintahkan kamu supaya menyembelih lembu.
Mereka kata, apa kaitan lembu dengan orang mati? Kami tanya siapa yang bunuh orang ini, kenapa kamu suruh kami sembelih lembu? Jadi mereka kata, qalu atattakhiduna huzwa, kamu nak main-main dengan kami? Kami perkara serius, orang bak darah, mati orang ni, kenapa kamu suruh sembelih lembu? Jadi pertamanya mereka mempertikaikan Nabi Musa. Kalau mereka percaya dengan Nabi, bagaimana boleh mereka mempertikaikan apa yang Nabi Musa sebut? Innallaha ya'murukum an tadhbahu. Allah Ta'ala yang suruh, dan Nabi Musa bersuruh Allah Ta'ala, dan bersuruh Allah Ta'ala tidak menipu, tidak main-main. Tapi mereka kata, adakah kamu bermain-main dengan kami? Mereka pertikaikan Nabi Musa alaihissalam. Ini adab mereka dengan Nabi, mereka tidak jaga. Dan para sahabat tidak melakukan perkara tersebut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mempertikaikan Nabi SAW, walaupun apa sahaja. Kalau kita lihat contohnya kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, bagaimana menyebut apa sahaja yang dibawa oleh Nabi yang dituturkan pasti benar datang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Bani Israel di sini mereka mempertikai. Qalu atattakhiduna huzwa, kamu nak main-main dengan kami? Kami tanya pasal orang mati kena bunuh, kamu suruh kami sembelih lembu. Mahzu'an bina, kamu mempersendakan kami. Maka jawab Nabi Musa alaihissalam, qala a'udzu billah, aku berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa yang kamu sebut ini memang tidak benar sekali. Bagaimana boleh aku bermain-main dengan kamu, mempersenda-sendakan kamu? An akuna minal jahilin, daripada aku menjadi orang yang jahil ataupun orang-orang yang mempersenda-sendakan, bermain-main dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah mereka mengetahui bahawa Nabi Musa mengatakan ini bukan perkara main-main tapi perintah Allah Ta'ala, barulah mereka bertanya kepada Nabi Musa. Falamma alimu annahu azmun, ketika mana mereka meyakini bahawa ini adalah perintah Allah Ta'ala, suruh sembelih. Dan itu ujian kepada Allah Ta'ala. Banyak perkara yang berlaku dalam Bani Israel ini, mereka tetap bila masih keimanan mereka macam tu, masih tak yakin lagi dengan Nabi mereka. Jadi kali ini Allah Ta'ala uji mereka dengan perintah yang mudah, sembelih lembu. Ikutlah lembu macam mana, orang sembelih saja. Tapi mereka dengan sifat hati mereka yang keras ni tak nak ikut, degil juga. Jadi Allah Ta'ala membebankan mereka dengan pelbagai masalah. Boleh bila Nabi SAW atau Nabi Musa alaihissalam di sini perintah sembelih lembu, ambil seekor lembu, sembelih, habis cerita, tunaikan perintah Allah Ta'ala, apa sahaja lembu. Tapi mereka ni tak nak buat. Bila orang tak nak buat perintah Allah Ta'ala ni, maka Allah Ta'ala akan menyusahkan mereka. Itu seperti di sini. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ini juga telah kita sentuh sebelum ini. Cara mereka, qalu du'u lana, ud'u lana, minta dengan Tuhan kamu juga. Kalau adabnya sebagai seorang yang beriman, kita dah sebut sebelum ini, kita minta dengan Allah Ta'ala terus. Itu yang Allah Ta'ala sebut dalam banyak ayat Quran. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Ta'ala tu maha dekat, minta saja dengan Allah Ta'ala. Tapi di sini mereka sentiasa menggunakan Nabi Musa alaihissalam dalam banyak keadaan. Jadi mereka bertanya, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la dhikrun 'awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Ini mereka mengatakan, mintalah kepada Tuhan kamu untuk menerangkan kepada kami apakah lembu tersebut. Saya dah minta supaya sembelih lembu. Kalau mereka buat selesai, tapi mereka nak tanya lembu yang macam mana, mahia ai masinnuha, berapa umur lembu tersebut. Nak detail, maka Allah Ta'ala akan detailkan. Kalau mereka senyap tak tanya, selesai. Tapi mereka tanya berapa umur lembu. Jadi ini nakkan kesusahan, maka Allah Ta'ala menyusahkan mereka. Qala Musa, maka Nabi Musa pun berkata, innahu ay Allah yaqul, Allah Ta'ala berfirman, innaha baqaratun la faridun,
Sesungguhnya ia adalah lembu yang tidak tua. Bukan tua dah nak mati, bukan yang itu. Wala bikrun, dan bukan juga lembu yang baru lahir masa kecil lagi. Awanun, ini antara tua dan muda ataupun yang kecil ni. Nasafun, maknanya pertengahan. Baina dhalik, antara yang kedua-dua ni. Al-madhkur mina as-sinin, ataupun as-sinnaini, 2 tahun ini. Tidaklah begitu tua dan tidak juga begitu muda. Fa'alu ma tu'maru, maka buatlah apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan kamu. Bihi min dhab'iha, iaitu untuk kamu menyembelih baqarah tersebut ataupun lembu tersebut. Jadi bila mereka tanya apakah lembu, maka Nabi Musa kata cari yang sedang-sedang, tak begitu tua, tak begitu muda, sembelih saja. Fa'alu, buatlah apa yang diperintahkan. Tapi mereka tetap juga berdegil, tak nak juga sembelih lagi. Apa yang mereka lakukan? Mereka nak detail lagi yang lain. Lembu yang macam mana ni? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Dan mereka berkata, mintalah kepada Tuhan kamu untuk kami menerangkan kepada kami apakah warnanya pula. Tadi tanya berapa umurnya, sekarang apakah warnanya pula. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Musa pertamanya mengatakan innahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman innaha baqaratun safra. Baqarah tersebut, lembu tersebut ialah lembu yang kuning. Kamu tanya warna, Allah Ta'ala beritahu warna kepada kamu, lembu yang kuning. Faqi'un launaha, syadidu sufrati, yang sangat kuning, kekuningan warnanya. Tasurrun nadhirin, iaitu orang yang tengok sangat suka tengok lembu tersebut. Mana warna ni yang begitu indah. Ilaiha bihusniha ay ta'ajjubahum, iaitu orang akan merasa hebat lembu tersebut dengan warnanya yang begitu cantik. Jadi mereka tadi dahlah diperintahkan supaya sembelih apa saja lembu. Jadi mereka nak tahu umur, kemudian nak tahu warna. Bila dah tahu warna pun tak sembelih juga lagi. Walaupun banyak lembu yang kuning-kuning, warnanya elok, mereka tak juga sembelih lagi. Jadi mereka tanya lagi, qalu ud'u lana rabbak yubayyin lana ma hi innal baqarata syabaha alaina wa inna insya'allahu lamuhtadun. Kali ini mereka bertanya lagi soalan mereka yang terakhir, yang ketiga. Banyak kali bertanya, mereka berkata, mintalah kepada Tuhan kamu untuk kami menerangkan ataupun diterangkan kepada kami apakah lembu ni, macam manakah bentuknya, apakah sebenar-benarnya lembu ni. Adakah lembu yang bekerja ataupun lembu yang tidak bekerja. Maksudnya lembu ni mereka dijadikan untuk bekerja di ladang. Kerja dia makna lembu tu digunakan untuk membajak tanah, ataupun yang jenisnya duduk rehat saja kat rumah. Lembu yang mana satu? Itu yang maksudkan, yang ditafsirkan di sini. Asaimatun am amilah, sama ada dia tu lembu yang maknanya tidak bekerja ataupun yang bekerja. Maka dijawab oleh Nabi Musa AS, innal baqarata. Sebelum dijawab itu, mereka menjelaskan setelah mereka cari-cari lembu tak jumpa. Innal baqarah ay jinsahu, lembu yang kamu minta ini tasyabaha alaina, banyak sangat. Kata lembu yang kuning, umurnya yang sedang-sedang ni banyak sangat, kami tak tahu mana satu lembu yang kami nak sembelih. Dikathratihi, banyak sangat. Falam nahtadi ilal maqsudah, kami tak tahu mana satu lembu yang dimaksudkan. Wa inna insya'allahu lamuhtadun. Kali ini baru mereka kata insya-Allah, kalau kamu beritahu yang ini, kami akan sembelih. Kami akan dapat petunjuk, mana kami akan tahu mana satu sebenarnya lembu yang nak kena sembelih ini. Jadi Nabi Musa AS
mengatakan qala innahu, sesungguhnya lembu ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul ard wa la tasqil hartha musallamatun la shiyata fiha qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Maka Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, baqarah ataupun lembu yang kamu nak cari ini ialah la dhalul, bukan lembu yang hina. Lembu hina maksudnya yang dikeras untuk bekerja. Tapi lembu ini lembu yang dihormati, bukan digunakan untuk bekerja. Tusirul ard, yang kerjanya membajak tanah. Taqwaluha lizira'at, yang digunakan untuk pertanian. Wala tasqil harf, dan sama juga tidak digunakan untuk mengangkat air dan sebagainya. Al-ard al-muhayya'ah lizira'ah, untuk memberikan air di tempat-tempat pertanian tersebut. Dia tidak bekerja terus. Musallamatun, yang selamat, yang tidak ada minal uyub wa atharil amal, yang tidak ada walaupun satu keaiban. Pada kulit dia semuanya cerah, warna kuning, tak ada tompok sana, tak ada lebam sini, tak ada kesan tumbuk, tak ada kesan tanduk. Mana kulit yang jernih, suci, murni, tak bekerja, tidak diusik. Lembu macam mana nak cari macam ni? La syiyata fiha, yang tidak ada sedikit pun warna-warna lain yang mengganggunya. Megah ke sebab kena gigit nyamuk, tidak ada sedikit pun. Mana warna kuning memang kuning semua sekali, dan tidak ada warna-warna lain yang mengganggunya. Ghaira launiha, melainkan warnanya sahaja. Qalul ana ji'ta bil haqq, barulah mereka ini, orang Bani Israel kata, sekarang ni kamu beritahu, sebenarnya kamu telah beritahu kepada kami lembu yang sebenarnya. Mereka telah menyusahkan diri mereka sini. Sekarang ji'ta bil haqq, kamu telah membawa dengan kebenaran. Aina faqha bil bayani tam fatalabuha, engkau telah beritahu kepada kami sifatnya yang sempurna, yang sebenar-benarnya, iaitu seekor saja lembu macam tu. Yang lain semua banyak sifatnya sama. Jadi yang kamu beritahu ini hanya seekor sahaja yang ada. Itu juga disebut dalam kisah tersebut. Dalam kisah tersebut ada seorang lelaki ini mempunyai seekor lembu yang dijaga, yang tidak digunakan langsung untuk bekerja. Disimpan elok-elok, dijaga molek-molek, tak digunakan. Sama ada untuk kerendaannya, untuk peladangannya, pertaniannya, untuk angkat air, tak ada, disimpan elok-elok. Tetapi orang ini bila dia jaga lembu ni, dia tidak menjual murah. Dia kata, kalau kamu nak sembelih lembu saya ini, kamu kena membayarnya harga emas. Kulit dia tu harga emas. Mana dah cabut kulit, dah rapah kulit, timbang berapa kilo kulit lembu tersebut, tak tahulah berapa kilo. Dia kata harga emas daripada kulit itu harga lembu ini, sebab dia dah puas jaga kulit lembu tersebut. Jadi kamu bayarlah jaga. Jadi hampir-hampir mereka dah mahal sangat, tak nak beli pula. Jadi Allah Ta'ala sebut wa ma kadu yaf'al, hampir-hampir mereka tak sembelih lembu sebab mahal sangat. Itu disebutkan juga oleh para ulama. Fadhabahuha, dan akhirnya mereka sembelihnya, dan hampir mereka tidak menyembelihnya di ghala'i thamaniha, kan mahal sangat harganya. Wa fil hadith law dhabahu ayya baqaratin kanat la ajza'atuhum walakin shaddadu ala anfusihim fashaddadallahu alaihim. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, ataupun dalam hadis ini menyebutkan, kalaulah mereka menyembelih apa sahaja lembu, pada permulaan mereka diminta oleh sembelih lembu, maka dah cukup. Perintah Allah Ta'ala suruh sembelih lembu saja, tak beritahu lembu jenis apa. Tetapi oleh kerana mereka nak menyusahkan diri mereka, maka Allah Ta'ala susahkan mereka. Itu yang berlaku kepada kisah lembu tersebut. Dan kisah ini secara detail yang kita sebut tadi, itu Israiliyat. Ada pun kisah yang disebutkan dalam Al-Quran ini adalah yang sebenarnya, ataupun yang tidak ada kesalahan ataupun masalah dari segi sanadnya.
Kemudian barulah Allah Ta'ala cerita sebab apa mereka ni diperintah untuk sembelih lembu. Wa id qataltum nafsan, ketika mana kamu telah membunuh seorang nyawa, itu sebab kamu diperintahkan. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan ketika mana kamu telah membunuh seorang manusia, satu nyawa, nafsan, fadara'tum fiha, kemudian kamu bergaduh pula setelah itu, siapakah yang membunuh orang ini. Wa tadafa'tum, kamu berkelahi, bertelingkar sesama kamu disebabkan berlakunya pembunuhan ini. Maka wallahu mukhrijun, maka Allah Ta'ala lah yang menghidupkan ataupun yang memunculkan, yang beritahu kepada kamu, menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku sesama kamu ini. Ma kuntum taktumun, daripada apa yang kamu sorokkan, min amriha, iaitu dari segi pembunuhan tersebut. Wa hadha i'tirad wa huwa awwal qissah, inilah awal kisahnya yang Allah Ta'ala letakkan di belakang, nak tunjukkan kepada kita kisah bagaimana orang Israel ini ataupun Bani Israel ini dengan Allah Ta'ala dan dengan Nabi mereka, bagaimana ta'amul, bagaimana muamalah mereka, bagaimana mereka berkomunikasi dengan Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menyusahkan diri mereka dan menyusahkan Nabi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menyambung lagi kisah lembu ini, di mana setelah mereka menyembelih lembu tersebut, apa yang berlaku? faqulna idribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Setelah mereka sembelih lembu tersebut, maka Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, perintahkan kepada mereka. Sebab kembali kepada kisah ni, orang yang bunuh ni, siapa yang bunuh pak saudara dia ni? faqulna idribuhu bi ba'dihha, maka Allah Ta'ala berfirman, maka hendaklah kamu memukul al-qatil, iaitu orang yang telah dibunuh tersebut, al-qatil bi ba'dihha, dengan sebahagian daripada lembu yang kamu sembelih ni tadi. Dalam Quran sebut bi ba'dihha, sebahagian daripadanya. Kemudian ramailah orang yang tafsir kata tanduk dia ke, kulit ni ke apa ke, itu tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Tidak ada dalam hadis yang sahih pun tahu apakah sebahagian tersebut, ekornya ke, walaupun ada kisah katakan ekornya, tapi semua itu tidak sahih. Yang sahih ni disebutkan Al-Quran bi ba'dihha, sebahagian daripada lembu tersebut. Ikut daripada apa pun, maka Allah Ta'ala perintahkan, pukullah mana orang yang meninggal ni dengan lembu tersebut, maka nescaya dia akan hidup. Kadzalika yuhyillahu al-mauta, maka dengan itu Allah Ta'ala menghidupkan orang yang telah mati. Kamu telah bunuh, dia dah mati, tapi dengan mukjizat Allah Ta'ala berikan kepada kamu, wahai Bani Israel, Allah Ta'ala hidupkan orang mati ni depan mata kamu, boleh hidup semula dengan perintah. Bila kamu laksanakan perintah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala boleh beri kepada kamu macam-macam perkara. Macam sebelum ini kita lihat, boleh terbelahnya lautan bila mana kamu taat pada Allah Ta'ala. Wa idh faraqna bikum, ketika mana kami belahkan lautan sebab kamu, sebab kebaikan, ketaatan yang kamu lakukan. Jadi di sini Allah Ta'ala berikan mukjizat, di mana mereka ni ataupun mereka diberikan, boleh Allah Ta'ala yang menghidupkan, bukan lembu tadi yang menghidupkan. Disebutkan di sini yuhyillahul mauta, Allah Ta'ala yang menghidupkan yang mati itu, bukan Nabi Musa, bukan lembu, bukan sesiapa. Allah Ta'ala sendiri yang menghidupkan mauta, iaitu orang yang telah mereka bunuh tersebut. Wa yuriikum ayatihi ay dalaila qudratihi, dan Allah Ta'ala tunjuk kepada mereka mukjizat ni. Kita pada hari ini kalau orang dah mati, pergilah cari lembu macam mana cantik, macam mana sekalipun, pukul tak akan hidup. Sebab itu bukan mukjizat untuk kita, tetapi Allah Ta'ala berikan hanya untuk mereka, tunjuk depan mereka. Dan inilah yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada Bani Israel, la'allakum ta'qilun,
supaya mereka ni menggunakan akal fikir. Tengoklah Allah Ta'ala berikan kurniaan kepada mereka, tatadabbarun, dan kamu merhatikan, menelitikan apa yang telah Allah Ta'ala berikan. Fata'lamu anna al-qadira ala ihya'i nafsin wahidah qadirun ala ihya'i nufusin kathira fatu'minun. Tujuannya Allah Ta'ala nak cerita kisah ni ialah kepada Bani Israel, supaya mereka tahu Allah Ta'ala boleh hidupkan seorang yang mati ni. Allah Ta'ala boleh hidupkan semua manusia yang mati di atas muka bumi. Tak ada masalah bagi Allah Ta'ala. Bukan susah, bukan sukar bagi Allah Ta'ala nak menghidupkan orang yang telah mati. Jadi nak beritahu kepada mereka, kamu nanti akan mati dan Allah Ta'ala akan hidupkan kamu pada hari kiamat. Maka berimanlah dengan akidah, dengan kepercayaan, dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS yang mengatakan manusia semua yang akan mati kemudian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu Allah Ta'ala suruh mereka ini beriman kepada hari akhirat, kepada hari kebangkitan. Tapi apa yang berlaku? Ini orang Bani Israel. Sekali lagi Allah Ta'ala sebut kisah mereka ini, kedegilan mereka. Sehingga Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Apa yang berlaku pada Bani Israel? Thumma qasat qulubukum, kemudian hati kamu jadi keras setelah itu. Dah tengok orang jenis mukjizat, tengok orang mati boleh hidup. Dalam kisah Israeliat yang tadi cerita ni, orang tu tak terus hidup lah. Dia hidup sekejap, kemudian orang tu tanya, orang Bani Israel tanya, siapakah yang bunuh kamu? Dia kata, ini anak saudara aku yang bunuh aku. Lepas tu dia jatuh mati semula. Mana bukan hidup terus semula lah, mana hidupkan sebentar untuk beritahu siapakah yang bunuh kamu itu saja. Jadi mereka tengok sendiri depan mata kepala mereka. Tengok mana Allah Ta'ala tunjukkan kekuasaannya, orang mati boleh hidup semula. Tetapi apa yang berlaku? Hati mereka jadi keras semula, tak beriman juga kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayyuhal Yahud salubat an qabulil haq, mana kemudian hati kamu menjadi keras, wahai orang Yahudi, sehingga tidak lagi menerima kebenaran, iaitu kebenaran kitab Taurat, kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Min ba'di dhalika ay madhkur min ihya'il qatil wa ma qablahu min al-ayat. Banyak mukjizat yang Allah Ta'ala berikan setelah itu. Antaranya yang kita baru lihat iaitu dihidupkan orang mati ni pun, dan sebelum-sebelumnya macam-macam mukjizat. Mereka tengok sendiri, mereka perhatikan sendiri, tapi hati mereka tetap keras juga daripada menerima kebenaran. Dan Allah Ta'ala beritahu hati mereka ini, yang mencipta hati itu Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala beritahu perumpamaan hati mereka ini, fahiyakal hijarah, hati mereka ni macam batu. Allah Ta'ala kata, bila Allah Ta'ala kata, tak sama macam kita kata. Bila kita kata hati kamu macam hati batu, kita sendiri tidak mencipta hati, dan kita sendiri tak mencipta batu, dan kita sendiri tak tahu bagaimana kekerasan hati dan kekerasan batu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mencipta hati, yang mencipta manusia, yang mencipta batu, mengatakan inilah hati macam batu. Fahiya kal hijarah au ashaddu khasyah au ashaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu, kata Allah Ta'ala. Fahiya kal hijarah fil qaswah, dalam kekerasannya, keras. Kalau batu ni, kalau kita lejam kepala kita, baling kepala kita, pecah kepala kita, keras batu tersebut. Tapi bila Allah Ta'ala kata hati itu lebih keras daripada batu, macam manalah agaknya, hanya Allah Ta'ala sahaja yang mengetahuinya. Jadi Allah Ta'ala mengatakan au ashaddu qaswah, iaitu lebih keras daripada batu. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhu al-anhar. Kemudian Allah Ta'ala cerita hakikat batu ni yang kamu nampak keras ini.
Sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat lembut dan sangat takut pada Allah Ta'ala. Bukan hati-hati yang keras ini langsung tak hormat Allah Ta'ala, tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.